Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada Tuhan. 我们在天上的父，我们满心感谢你。 Tuhan boleh memberikan minggu yang baru untuk kami sekali lagi bertemu dan mendengar suara Tuhan. 谢谢主，你赐给我们新的一个礼拜，好让我们来到你的殿中来与主见面。 Minggu yang baru di mana kami boleh disegarkan oleh kasih Tuhan untuk kami menjalankan seminggu ke depan. 主啊，求主你在这个新的一个礼拜，求你苏醒我们的灵魂，好让我们可以在这个礼拜充满着精神来过我们的生活。 Karena itu dengan ucapan syukur kami juga memohon pada Tuhan, 所以我们以充满感恩的心来求主， agar kami semua yang sudah hadir, Tuhan boleh sapa kami dengan firman Tuhan. 好让来到这里的弟兄姐妹，求主以你的话语来触动他们的心。 Tuhan boleh membentuk kami dengan firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan. 主啊，靠着我们等一下要听主你的话，用你的话来塑造我们每一个人。 Karena itu pakai momen ke depan, termasuk pakai kedua hamba-Mu, baik yang bicara maupun yang menerjemah. 主啊，我们把以下的时间仰望在你的手里，我们把我们两位仆人交在主的手中。 Dan juga urapi setiap kami agar kami boleh mengerti dan menjalankan menghidupi firman Tuhan. 也帮助我们每一位可以明白主你的话，甚至将你的话行在生活中。 Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. 这就是我们的祷告，祷告祈求奉主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan saya bawakan, jika bulan lalu kita bahas Coram Deo, hari ini kita akan bahas tentang Shalom. 今天我要思想的主题就是 Carpe Diem minggu bulan lalu, hari ini kita akan membahas Shalom. 就是上个月呢，我们思考的主题就是 Carpe Diem， 意思就是善用这个主赐给我们的这个时间。今天我们要思考的主题就是 Shalom 平安。 Dan konsep Shalom atau damai ini saya kaitkan dengan kitab Pengkhotbah, yaitu hal yang tepat di waktu yang tepat. 那么今天我们思考的主题有关于平安呢，我就是要引用在这个传道书的经文里面谈到对的这个事呢，在对的时间。 Karena menurut saya damai adalah ketika kita tahu hal yang tepat di waktu yang tepat. 因为所谓的这个平安或和平，就是我们知道对的事在对的时间。 Tapi saudara-saudara, saya tahu itu bukan hal yang mudah untuk tahu hal yang tepat di waktu yang tepat. 但是这件事情并不容易，如果我们想知道在对的时间知道对的事。 Karena kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. 因为活在一个不稳定的一个世界。 Saya berikan contoh, kita itu melihat di sekitar kita banyak hal yang tidak pasti itu terjadi. 我们举一个例子，我们观看我们的四周围，我们的环境，有许多一些不稳定的事情在发生。 Kita melihat supermarket tulisannya 24/7, berarti buka terus sepanjang minggu setiap hari. 如果我们看这个超级市场，它写24/7，意思说它整个礼拜24小时都会在开。 Tapi kenapa ada pintu bahkan ada gemboknya? 那为什么却它的大门有上锁呢？ Katanya buka terus, buat apa ada pintu? 岂不是他说整个礼拜24小时都在开吗？但是门却是关的。 Karena dia tahu hidup itu banyak hal yang tidak pasti bisa terjadi. 因为他知道在他的生命当中有许多不确定的事情会发生。 Sama seperti kita juga bingung ketika kita naik pesawat, yang disediakan di bawah kursi kita justru pelampung bukan terjun payung. 跟我们坐飞机一样，我们会充满着疑惑：为什么在我们的桌椅以下是放着那个救生圈，而不是那个跳伞？ Kalau naik kapal kasih pelampung kita tahu, di atas kenapa dikasih pelampung? Mau melampung di mana? 如果我们坐船的话，我们能理解为什么在船上会有这个救生圈。 Kalau kita mengatakan karena banyak terbangnya di atas laut, kadang-kadang juga ada terbang di atas gunung, bahkan di atas daratan. 如果我们说飞机比较多，飞在这个海上面，但是飞机也是很常飞在这个陆地上啊。 Bukankah yang lebih memungkinkan kalau terjadi sesuatu itu langsung pakai parasut lalu kita terjun daripada nunggu terus lalu kita pakai pelampung? 岂不是如果这个飞机发生意外的话，岂不是更快的我们就穿上这个跳伞跳下去了，不用再等到这个
飞机落在这个水面才来穿救生圈吗？ Banyak hal yang membingungkan dan tidak pasti. Lalu bagaimana kita tahu hal yang tepat di waktu yang tepat? 所以有许多使我们疑惑，有许多事是很不稳定的。那么我们要怎么知道这个对的事在对的时间呢？ Karena itu bukankah kita semua akhirnya menjadi sulit untuk tidak khawatir dan kemudian kita tidak tahu apa itu shalom. 所以使我们每一个人都很难不忧虑，所以我们很难理解所谓的平安。 Karena itu kita melihat di dalam pengkhotbah dia mengingatkan memang hidup itu semua itu sudah diatur. 所以我们看到传道书那里他说，一切都已经由上帝来安排了。 Dikatakan di dalam ayat pertama itu untuk semua hal yaitu segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun yang terjadi di bawah langit itu ada waktunya. 所以我们来看这个传道书第3章第1节那里说，凡事都有定期，天下万物都有定时。 Dan semua ini masalahnya adalah sudah digariskan, ada waktunya, semua terjadi itu sudah ada pengaturannya. 所以这边告诉我们说，凡事都有定时，天下万物都有这个定期了，所以一切都是由上帝来安排了。 Tapi kita sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang mana yang akan terjadi. 但是我们身为人，我们不知道什么事会发生，哪一样事情会发生。 Dan pengkhotbah kemudian menjabarkan apa segala sesuatu yang dimaksud yang terjadi yang sudah ada waktunya itu. 然后传道者呢就告诉我们是什么事将会发生的，按照他的时间。 Pengkhotbah membuat daftar banyak sekali hal di dunia yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. 所以传道书在这里以下的这几个经文，他写了在这个世界上会发生的事情。 Saya berikan yang warna biru itu hal yang menyenangkan yang terjadi, yang orange itu yang hal yang seringkali kita hindari. 我用蓝色的这些字呢，是我们一些比较喜乐的事情。 然后这个橘色的字呢，是我们避免不喜欢的事情。 Dan pengkhotbah mengatakan semua hal ini sudah ada waktunya, semua itu sudah ada pengaturannya. 传道者告诉我们说，这一切都有它的时间，已经有上帝的安排。 Saudara, bagian ini akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Dengan demikian pengkhotbah itu menjabarkan segala sesuatu, yaitu ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh atau meniadakan kehidupan. Ada waktu untuk menyembuhkan atau memulihkan kehidupan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Mencari itu mengumpulkan keuntungan, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bagian ini menjabarkan ada semua hal baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. 这从第1节到第8节告诉我们一些在这个世界上会发生的事，无论是高兴或者不高兴的事情。 Dan semuanya itu sudah rapi Tuhan atur. Karena itu saya coba berikan diagram. Diagram itu warnanya bisa rapi sekali tersusun dengan teratur. 所以这一切的事情，上帝已经赐给我们安排好了。我用这个表来看得比较清楚。 Jadi dalam hidup kita itu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bisa terjadi dan semua sudah diatur. 所以在我们生活当中，这些高兴或不高兴的事都会发生，已经有安排了。 Dan ini sekaligus menyadarkan kita manusia, kita tidak tahu yang akan terjadi ke depan karena sudah diatur. 所以这个使我们身为人，我们不知道将来会发生的是什么事情，这都是有安排了。 Dan kita juga manusia, bukan cuma tidak tahu apa yang terjadi ke depan, kita tidak sanggup mengubahnya. 我们身为人，我们不只不知道将来会发生什么事情，我们也无法去改变它。 Jadi jika Tuhan izinkan yang tidak menyenangkan terjadi, kita ingin ubah menjadi yang menyenangkan, kita tidak sanggup. 如果上帝赐给我们一些不高兴的事，
我们想把它换成为，把它变为高兴的事，我们无法做到的，我们没有能力。 Karena semua sudah diatur oleh Tuhan dengan demikian rapi. 因为这一切都是上帝是那么的整齐，已经安排好了。 Tapi saudara-saudara, jika demikian kita mulai bertanya, lalu untuk apa kita berusaha? 所以我们就开始问，那么我们干嘛要努力呢？ Seperti kata pengkhotbah mengatakan, apakah untungnya kemudian kita itu bekerja, pekerja itu dari yang dikerjakannya dengan jerih payah. 所以传道者在这里说，如果这些做事的人呢，在他劳碌上有什么益处呢？ Dan semua usaha kita ini cuman untuk melelahkan diri kita. 这些我们所这个劳苦所工作的，只是使我们这个劳累而已。 Saudara, gambarannya adalah kalau kita itu waktunya kaya, saya percaya kita tidak usah kerja ngotot, dapat lotre langsung kaya. Dapat lotre langsung kaya kalau waktunya kaya. 如果时间到了，我们不需要工作，可能你中彩票就马上就发达了。 Tapi sebaliknya, kalau waktunya tidak kaya, mau kerja dari pagi sampai pagi lagi, ya kita tidak akan kaya-kaya. 如果你还是不到那个富有的时间还没到的话，无论你从早上一直拼命到晚上，你还是不能富有。 Bukankah kemudian kita mulai bertanya, ya sudah, untuk apa kerja? 所以我们就开始问，那干嘛要工作啊？ Nanti giliran kaya ya Tuhan kasih kaya sendiri, selesai. 那如果时间上帝要我富有的时候，他会赐给我这个富有嘛？ Daripada ngotot tapi bukan waktunya kaya, ya nanti tidak kaya-kaya juga capek. 这个我干嘛要去逞强呢？那时间还没到，我怎么努力也不能去富有。 Karena dikatakan pengkhotbah, aku telah melihat semua usaha karena sudah ada pengaturan menjadi hanya untuk melelahkan diri kita. 所以这边传道者也告诉我们说，他叫世人劳苦，是使他们在其中受这个精炼。 Tapi kemudian pengkhotbah melanjutkan, kita mau berhenti, tidak usah lakukan apa-apa karena sudah ada pengaturan, tidak bisa juga. 然后传道者继续说，那么我们要怎么办？我们要停止什么都不做吗？也不能， Karena Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. 因为上帝赐给我们永生在我们的心里。 Tuhan itu memberikan kita itu adalah manusia sebagai makhluk yang punya kesadaran masa depan. 上帝赐给我们一个永生的心呢，就是我们就是科目我们的未来。 Tapi sekaligus semua itu tidak membuat kita tahu atau bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 但是我们从始至终呢，上帝的这个作为，我们身为人都不能参透的。 Jadi saudara, kita mau lakukan sesuatu percuma karena segala sesuatu sudah ada takdirnya. 所以一切都是由主已经来安排好了。 Tapi kita mau berhenti, tidak usah kerja, tidak usah lakukan apa-apa, tidak bisa karena kita punya kesadaran masa depan. 但是我们又不能说停止什么事都不做，因为我们还是拥有我们的未来。 Jika kita mengatakan tidak usah kerja, nanti waktunya kaya-kaya sendiri. 如果我们说我不需要工作嘛，等下富有的时间到了，我就会富有了。 Setiap hari kita mulai khawatir besok makan apa, kayanya besok atau nanti tahun depan. 那么我们就开始每天就对未来产生这个忧虑的这个心，明天吃什么，什么时候变富有呢？ Mulai kita itu khawatir lagi. 我们就开始这个忧虑。 Lalu buat apa kita lakukan ini semua? Ini kan Tuhan ngerjain kita. 那么我们干嘛去做这一切啊？好像是上帝在捉弄我们嘛。 Tapi saudara, bagian ini diawali di dalam ayat 11 itu dengan satu kalimat yang biasa dipakai oleh orang pernikahan. 我们来看这个11节那边，这个经文常常引用在人家在这个婚礼的时候会这个念出来的。 Bagian ini bukan mengingatkan kita Tuhan sedang mempermainkan manusia, tapi mengingatkan kita Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 这节经文提醒我们，上帝不是在捉弄我们，而是上帝是创造这个万物按其时成为美好。 Jadi bagian pertama ini mengingatkan segala sesuatu yang terjadi sudah ada pengaturannya, kita tidak bisa atur. 所以这告诉我们，一切万物都有上帝已经安排好了，我们无法去控制的。 Dan seolah-olah semua acak kita nggak bisa tebak yang terjadi apa, menyenangkan atau tidak menyenangkan. 我们也不知道什么事会先发生。 Tapi justru itu saatnya kita mengingat semua ini sudah diatur dengan rapi oleh Tuhan. Karena itu kita diminta untuk belajar bersandar pada Tuhan.
当我们记得这一切的事情都已经由上帝来掌管安排好了，那么我们就开始学习来依靠于主。 Karena meskipun Allah itu memberikan pekerjaan yang melelahkan sehingga kita tuh percuma usaha, 所以上帝虽然是使我们这个劳苦，然后我们在工作中感到这个劳累， tapi Allah juga membuat kita kalau diam tidak bisa karena kita punya kesadaran masa depan. 但是我们安静，什么事都不做也不能，因为我们觉悟到我们拥有我们的未来。 Allah ingin kita itu belajar untuk bisa melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya diatur oleh Tuhan. 上帝要教导我们，我们来看各万物呢都有各按其时成为美好的。 Sehingga mari kita tuh belajar hidup berserah pada Tuhan. 所以我们要学习如何完全的信靠我们的主。 Tapi saudara, berserah itu apa? 交托或者信靠主是什么意思？ Kita harus membedakan yang katanya berserah dengan menyerah itu dua hal yang berbeda. 交托跟这个放弃是两码事情。 Menyerah itu give up, saya angkat tangan, saya tidak sanggup lagi. 放弃是什么事都不做，我无能为力了。 Berserah itu surrender, saya itu dengan aktif mengikuti Tuhan, mengikuti pengaturan Tuhan. 交托是我们积极的把我们自己的生命交托在主的手中，我们跟随主的带领，主的旨意。 Surrender atau berserah itu saya tahu pengaturan Tuhan lebih baik dan saya itu dengan aktif hidup berserah atau mengikuti pengaturan Tuhan. 我交托与上帝，是因为我相信主的安排是最好的，所以我开始学习把我们的生命交托于主，跟随他的领导。 Sedangkan give up itu menyerah adalah saya tidak sanggup lagi, saya tidak mau lagi hidup bagi Tuhan. 而放弃是我什么事都不做了，我再不为主而活了。 Saudara-saudara, kalau dalam gambaran pelayanan itu mungkin seringkali kita melakukan misal KKR. 我们在侍奉上，比如说这个布道会的时候， Biasanya kita KKR itu membuat target, tidak masuk akal. 通常在布道会中，我们会做一个不可思议的一个目标。 Kita tidak tanya Tuhan mau berapa, kira-kira berapa yang masuk akal yang memang Tuhan mau gerakkan untuk dijangkau. 我们也不问主说主的目标的数目是多少。 Kita memberikan target yaitu mencobai Tuhan, langsung kasih jumlah yang kadang-kadang tidak masuk akal. 我们就自己设定一个目标，不可思议的一个目标，好像我们正在试探主。 Tapi kemudian menjelang 1 minggu atau 1 bulan sebelum hari H, 那这个布道会前一个星期的时候， kemudian kita tahu target itu bahkan 50% saja tidak tercapai. 我们就开始知道，可能这个目标50%都达不到。 Biasanya mulai orang Kristen mengatakan kita berserah pada Tuhan. 那么我们身为基督徒，我们就开始会说，我们交托于主吧。 Kita tidak tahu lakukan apa biar Tuhan nanti yang beracara. 我们尽量做我们的本分，然后就主来成全。 Saudara-saudara, salah itu bukan berserah, itu menyerah. Karena saya tidak sanggup lagi, tidak mencapai target, kasih Tuhan, Tuhan sendiri yang suruh kerja. 弟兄姐妹，那个不是所谓的这个依靠上帝，那个是放弃，因为你觉得自己无能为力的，你才来到主的面前交给主。 Kalau berserah itu harusnya dari awal tanya Tuhan, kau mau nggak KKR? 如果你是交托于上帝的话，应该一开始你就来到主的面前，问主说：是否主允许我们举办这一场布道会？ Saya mau KKR, kelihatannya baik, tapi kalau Tuhan tidak mau, saya ganti hal lain. 如果我们想举办布道会，上帝的旨意是合乎他的旨意的话，是他所喜悦的话，那我们就去行；如果不合乎上帝的旨意，他不喜悦的话，我们就去换其他的活动。 Begitu tanya Tuhan mau KKR, Tuhan berapa yang Tuhan itu minta? 如果我们要举办布道会的时候，我们就来问主啊，你要多少个数目？ Jadi bukan sekedar kejar target, kejar jumlah seperti marketing. 那么我们不像那个推销人员，只是追求数量的一个目标。 Tapi berapa jumlah jiwa yang kita tuh mau hadirkan untuk jadi orang yang cinta Tuhan. 而是我们要有带到有多少个这个新生命爱主的人来到主的面前。 Nah itu baru yang namanya berserah. 这个才叫做交托于主。 Karena itu saudara-saudara, kita juga harus membedakan yang namanya biasanya kita itu take side sama take over. Itu juga dua hal yang beda. 我们也要分别一下，我们是所谓的这个站在哪一边，或者我们有谁来接管。 Memang satu pihak pemazmur mengatakan jika Tuhan di pihak kita take side, siapa yang dapat melawan?
真的，上帝的话，圣经告诉我们说，如果上帝是站在我们这一边的话，有谁能抵挡我们呢？ Tapi saatnya kita mulai berpikir hal yang lain lagi, yaitu bukan sekedar saya lakukan apa minta Tuhan memihak saya. 但是我们就开始想，这个意思不是说，当我做任何一件事情的时候，求主来站在我这一边。 Tapi doa juga minta Tuhan take over sehingga sebelum saya lakukan sesuatu, take over semua rencana saya sehingga Tuhan itu bisa ada di dalam rencana saya. 而是在我们还没有做任何的计划或工作之前呢，我们应该来到主的面前，我们向主来祷告，我们把一切的事情计划交托在主的手里，由主来接管，愿他的旨意成全。 Saudara-saudara, saya percaya setiap kita itu ada hal yang kadang-kadang saat ini diizinkan tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. 我知道在我们的生命当中，或者现在有一些不高兴的事呢，发生在我们的生活中。 Tapi percaya Allah itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 但是我们相信，上帝会使万物按其时成为美好的。 Jadi belajar berserah, tetap hidup di dalam Tuhan, jangan menyerah lalu mundur iman. 所以我们交托于主呢，我们要跟随他的引导，而不是放弃什么都不做。 Karena itu biasanya kalau saya itu dikasih hidup susah, yang saya teriakkan kepada Tuhan bukan kenapa dikasih susah. 所以呢，当我面临苦难的生活的时候呢，我不会来到主的面前向主呼喊说：“主啊，为什么给我这个苦难的这个困难的生活呢？” Tuhan, kalau izinkan saya mengalami penderitaan, yang saya teriakkan cuma satu, Tuhan, kamu mau saya belajar apa? 如果主允许在我的生命当中，这个面对这个困难的话，我就祷告求主，问主说：“主啊，你要我做什么呢？” Agar saya tetap di dalam ketidakindahan ini bisa melihat rencanamu dan tetap ikut dengan berserah. 好像在这个苦难不好的事情当中，我可以看到主你的身上你的美好的旨意，仍然忠心的跟随你。 Karena itulah tujuan hidup setiap kita orang Kristen. 这就是我们身为基督徒的我们的生活的目标。 Karena itu pengkhotbah itu kemudian mengingatkan hal berikutnya. Ini memang tidak mudah. Karena itu kita diingatkan semua yang terjadi dalam hidup ini sudah rapi disusun. 所以传道者再次的提醒我们说，在我们生活当中所发生的这一切呢，都已经由主来安排好了。 Ini semua untuk agar kita tuh tahu hidup kita yang singkat ini bukan menuju ke arah kematian. 这个让我们知道，好让我们这个短暂的生命，我们不是走向灭亡的， Tapi ada satu tujuan, yaitu kita hidup menghadirkan shalom. 而是有一个目标，在我们的生命当中，我们要带平安。 Karena itu kalau kita lihat diagram ini sekali lagi, memang dimulai dengan lahir. 所以我们再来看这个表格，一开始就谈到生。 Tapi dengan rapi diakhiri bukan cuma dengan mati, tapi diakhiri dengan damai. 但是最后它的这个总结呢，在那边用的不是死，而是和平。 Saudara-saudara, memang di dalam hidup kita ada kelahiran, ada kematian. 当然，在我们的生命当中有生有死， Kadang-kadang ada perang, ada damai. 有这个征战，有这个和平。 Semua yang menyenangkan tidak menyenangkan itu terjadi, Tuhan izinkan agar kita tahu. 这一切高兴或不高兴的事情，都上帝允许发生在我们的生活中。 Di dalam kehidupan yang kita itu diizinkan kita mulai lahir di dalamnya. 在我们的生活中，一开始上帝允许这个出生， Yang kita tidak bisa kendalikan ini masa depannya. 我们的未来是我们无法掌管的。 Tapi kita itu dipanggil untuk menuju ke arah yang namanya shalom, yaitu tujuan hidup setiap kita. 但是我们被呼召是要走向这个下落平安的，这个就是我们每一个人被上帝蒙召要走的路线。 Dan saudara-saudara, shalom ini bukan dikaitkan sekedar tidak ada perang. 然后这个和平或平安呢，不单单只是说没有征战而已。 Tapi kita itu mulai bertanya apa yang menyebabkan perang, apa yang kemudian menyebabkan tidak perang. 我们就开始问，是什么东西是允许征战，是什么东西这个不允许这个允许不征战的。 Dan dalam bagian ini pengkhotbah mengaitkan dengan kalau kita tahu hal yang tepat di waktu yang tepat, shalom bisa terjadi. 所以传道者告诉我们说，如果我们在对的时间知道对的事的话呢，那么这个平安就会发生了。 Saudara, saya kasih gambaran ketika seseorang itu mencari jodoh.
我就举一个例子，当有一个人要寻找配偶的时候， Tidak bisa hanya menemukan jodoh yaitu orang yang tepat, harus ada waktu yang tepat. 你不能只是找到这个对的人，而是也是要配合的在对的时间上。 Dua hal ini berkait, baru di situ bisa ada yang namanya harmoni dalam keluarga. 这两者是互不相连的，才会产生和谐。 Kalau saya itu sudah waktunya menikah, lalu pokoknya keluar dari pintu ini siapapun yang pertama saya jumpai harus jadi suami saya, istri saya, pasti tidak shalom. 如果你认为你的结婚的时间到了，那么你说我走出这个教会的大门会碰到一个人，那么我一定要跟他这个结婚，那么你就会不会平安了。 Sebaliknya, 相反的， jika saya itu menemukan orang yang tepat, tapi waktunya nggak tepat, juga tidak mungkin shalom terjadi. 如果相反的说，如果你碰到一个对的人，但是在不对的时间，那么也不会产生平安。 Saya menemukan orang yang cocok tepat, tapi masih TK, mau merit, ya tidak mungkin shalom. 那你找到对的人，他还是在幼稚园呢，那么就不可能产生平安嘛。 Tunggu sampai nanti sudah kuliah, kerja, lulus, baru cari lagi orang yang tepat itu. 那等到他毕业之后，然后他找到工作之后，再找那个人，可能才对着时间。 Saudara, dalam pengaturan Tuhan yang sudah rapi ini, kita harus tahu apa yang tepat, yang harus kita lakukan saat ini. 所以在这个主已经安排是那么整齐了，所以我们应该要知道，现在我们应当做什么对的事情。 Kita hidup berserah pada Tuhan, ikut pengaturan Tuhan, kita berdansa bersama Tuhan. 我们按照主的安排，按照主的掌管来过我们的生活，我们一起与我们的主共舞。 Sehingga ketika kita harus mundur dan itu menyakitkan buat kita, 所以因此我们必须可能让一步，有可能会使我们产生这个不高兴。 asalkan masih di dalam irama Tuhan, kita akan tenang dan damai. 如果我们还是走在上帝的这个节奏上，我们应该会得到这个平安的。 Dan kita akan percaya Tuhan akan membuat semua ini lewat dan indah pada waktunya. 我们相信上帝会使这一切过去，然后按各其时成为美好。 Tapi saudara-saudara, sekali lagi pengkhotbah tahu ini bukan hal yang mudah. 再一次说，传道者也告诉我们说，这一次是不是容易的？ Karena itu dia mengingatkan yang ketiga, kita juga minta satu anugerah lagi untuk bisa menjalankan ini dengan baik. 所以第三点，他提醒我们，我们必须求上帝赐给我们恩典来过我们的生活。 Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari setiap kita itu bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup kita. 传道者说：“我知道世人莫强如终身喜乐行善。” Karena ketika kita bisa menikmati semua makanan, minuman, kesenangan dalam jerih payah, itu pun anugerah Tuhan. 如果我们能享受吃喝，在我们一切的劳碌中享福的话，这一切都是上帝的恩典。 Pengkhotbah mengingatkan untuk hidup bisa menikmati anugerah, itu juga butuh anugerah. 传道者也告诉我们说，如果我们要在我们的生命当中享受上帝所赐给我们的恩典的能力的话，我们也需要上帝赐给我们能力去享受。 Karena itu pengkhotbah ingin menyarankan kita menikmati apa yang Tuhan itu berikan saat ini, bukan menuntut yang tidak diberikan. 所以我们要开始学习说，我们就要开始去享受现在今天上帝所赐给我们的，而不是去要求其他奇奇怪怪的一切事情。 Saudara-saudara, kita bisa makan secukupnya, itu anugerah. 我们可以吃得够、喝得够、穿得够，这都是上帝的恩典。 Tapi bisa menikmati makanan yang secukupnya, itu pun juga anugerah. 如果我们只能享受，只是足够这些食物的话呢，也是上帝的恩典。 Karena banyak orang bisa membeli makanan yang mewah, tapi berapa banyak orang yang bisa menikmati makanan itu? 但是有很多人能去买这些贵的食物，但是问题说，有多少人能享受这样的恩典呢？ Kita mengatakan hidup ini anugerah, betul, hidup ini adalah anugerah. 我们说我们的生命是恩典，对，我们的生命的确是恩典。 Tapi berapa banyak dari kita yang bisa menikmati hidup ini sebagai anugerah Tuhan? 但是有多少人能享受他们的生命是上帝赐给他们的恩典呢？
Karena itu ketika kita bisa menikmati semua, itu justru anugerah. 当我们能享受我们一切所拥有的，这都是恩典。 Saudara-saudara, saya pernah hidup susah itu dulu waktu kecil, kita diizinkan cuman makan nasi, kecap, kerupuk. 弟兄姐妹，我小的时候呢，主允许我过一个比较苦的一个生活。我们3餐吃的就是饭配这些酱油而已。 Tapi kita makan dengan nikmat karena kita tahu kita makan itu tetap di tengah keluarga yang kita kasihi. 我们吃的非常的享受，因为我们知道，当我们吃的时候，我们跟家人积极在一起，在那里吃。 Bahkan kadang-kadang rasa kombinasi itu ngangenin, bukan? Kombinasi yang menderita itu ngangenin. Nasi kasih kecap manis, kasih kerupuk. 有时候想起来，这个饭跟酱油的结合，看起来其实可能很不好吃。 Bukan kangen menderitanya, kangen saat indah di mana di dalam penderitaan Tuhan tetap pelihara kita. 我们不是处在我们不觉得痛苦，而是说我们在痛苦中的时候，我们知道上帝与我们同在。 Sebaliknya ada orang yang bisa membeli makanan semahal apapun. 相反的，如果有人可以买很贵的食物的时候， Tapi dia tidak bisa menikmatinya karena mungkin kolesterol tinggi, asam urat tinggi. 但是有可能他不能去享受这些美好昂贵的食物，因为他的胆固醇很高、高血压等等的。 Seperti saya, bukan kejebak sama promosinya klinik hidup baru. 就好像我就是好像现在这个Klinik Hidup Baru所这个推荐的这个医疗服务。 Sehingga dipaksa istri saya check up, akhirnya hasil check up itu tidak menyenangkan dan saya sekarang tidak bisa menikmati makanan lagi. 然后我的妻子开始就勉强我去这个新生命诊疗所去那边做体检，结果体检的结果我胆固醇很高，所以导致我现在就不能吃好吃的东西了。 Saya bisa membeli makanan itu bisa, 我能买这些东西吗？能的。 tapi saya tidak bisa lagi menikmati makanan itu. Butuh anugerah. 但是我再不能享受这些食物了，我需要主的恩典。 Saudara-saudara, kita butuh anugerah untuk bisa menikmati semua pengaturan Tuhan. 弟兄姐妹，我们需要上帝赐给我们的恩典，来享受上帝在我们的生命当中所安排的一切。 Karena itu kita diajar jangan cuma minta berkat Tuhan yaitu materi saja. 所以我们被教导说，我们不在我们生命当中只求主赐给我们这些物质上的东西而已。 Mari kita bisa minta juga satu hal, yaitu bisa minta hidup yang menikmati pimpinan Tuhan, pengaturan Tuhan. 我们要求上帝，求主赐给我们恩典，好让我们能享受上帝的安排，能享受上帝的带领。 Karena itu pengkhotbah mengingatkan semua ini Tuhan lakukan bukan agar kita itu dikerjain sebagai manusia. 所以传道者告诉我们说，主所安排的这一切呢，不是因为上帝要捉弄我们。 Tapi Allah berbuat demikian supaya kita itu belajar takut akan Dia. 而是呢，他要我们存一个敬畏主的心。 Kita takut akan Tuhan, menyerahkan semua hidup kita pada Tuhan dan ikut pengaturan Tuhan. 我们敬畏主，好让我们把我们一切都交托在主的手里，我们随着跟着他的引导。 Dan bukankah hidup seperti itu tuh damai, menyenangkan? 岂不是像这样的生命会带来平安吗？ Saudara-saudara, seperti saya lagi stres 像我现在 menyelesaikan tugas akhir. Saya itu sedang stres menyelesaikan tugas akhir. 很多压力，在我的学习学校中正在要做这个论文。 Saya sharing sama teman saya, aduh saya 3 bulan cuma bisa selesai 1 bab. 我说我1个月的时间才能完成1章。 Ya, kapan lulusnya kalau kayak gini? Memang saya ini bodoh. 如果这样的速度的话，我什么时候才能毕业呢？ Teman saya bukan nguatin saya, malah bilang mending kamu Fred, saya 6 bulan 1 bab. 他不是为我的事而担心，而是告诉我说，他6个月才完成1章呢。 Tapi dia lulus pada waktunya. 但是他按时间毕业了。 Jadi daripada saya stres, makanya saya ingatkan diri saya dengan khotbah saya juga. 所以比起我自己在那边担心这个压力，那么我就来听这个传道者所说的话。 Semua Tuhan yang atur, saya cuma berdansa bersama Tuhan. 这一切都是由主来安排了，我只是与我们的上帝共舞而已。 Kalau Tuhan suruh lulus, 如果上帝叫我毕业， terjadilah padaku menurut perkataanmu, saya lulus, saya nikmati itu. 那么按照你的旨意，我就毕业，我也是享受。
Kalau Tuhan suruh tidak lulus, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu. 如果上帝叫我不毕业的话，那就按照你的旨意成全在我的身上嘛。 Saya juga akan nikmati itu. Toh sudah cicipin kuliah. 我也能享受，因为我已经尝试了去这个读书。 Siapa bilang kuliah harus lulus? Jangan alasan untuk tidak lulus yang kuliah. 谁说去这个念大学或者读书一定要毕业？但是你们读书的人不要把这个成为你的借口。 Karena itu saya tutup dengan satu ilustrasi untuk memberikan gambaran khotbah kita hari ini. 我就结束今天的这个讲道，用一个比喻。 Karena memang hidup kita itu kadang-kadang serba tidak jelas. 因为我们的生命、我们的生活充满了不确定的事情。 Coretan yang tidak ada artinya, yang kadang-kadang kita teriak pada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan coretan yang tidak ada artinya, tidak ada bentuknya ini? 比如说，在这个画面看到有一些这个有笔画还是什么的，我们可能会问主说，可能看起来毫无意义的，但是我们会问主说，这个是什么意思呢？ Kita doa coretan yang rumit ini agar dicabut, justru Tuhan bikin coretan ini makin luas. 我们祷告求主啊，求你把这个不清楚的事呢，把它挪开。但是上帝是使这些事情越来越大。 Dan kita kadang-kadang ingin menyerah, saya tidak mau lagi ikut Tuhan, tidak sanggup lagi. 有时候我们想这个放弃，不想跟随主了。 Tapi pengkhotbah mengingatkan justru bukan menyerah, berserah, ikuti irama Tuhan. 但是传道者提醒我们，你们不要放弃，而是你要跟随着主的带领，他的节奏。 Kalau tidak tahu, ya memang kita bukan Tuhan, kita tidak tahu. 如果你不知道的话， Tapi 当然 Tuhan, 你不知道，因为你不是上帝嘛。 tapi Tuhan suruh ke kanan dengan nangis, ikuti ke kanan. 如果上帝叫你往右走，你就往右走嘛。 Tuhan suruh ke bawah, ikuti sampai ternyata kita baru bisa sadar, ternyata goresan yang menyakitkan itu untuk menggambarkan salib Tuhan dalam hidup kita. 如果我们继续往下走，我们越来越清楚的时候，我们才看到主的十字架。 Hal yang kita anggap tidak ada makna, coretan-coretan yang tidak ada arti, ternyata Tuhan pakai untuk menggambarkan karya keselamatan dalam hidup kita. 我们一开始，我们就从来还不清楚、不晓得上帝的这些不清楚的笔画，但是到最终，我们才觉悟到上帝在我们生命中是有一个美好的作为。 Karena itu sabar, tunggu hal yang tepat di waktu yang tepat agar Tuhan membuat ini jadi indah. 所以我们要有耐心，要在那边等候，在对的时间这个才有发生对的事，这个一切按其时成为美好。 Dan kita belajar tetap berserah pada Allah, jangan menyerah. 我们学习要交托于我们的上帝，我们不要放弃。 Dan tetap di dalam tangis kita hadirkan shalom. 我们在我们的哭泣，在我们的哀痛当中，我们仍然有平安。 Yaitu tetap cari anugerah Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita itu wujudkan. 我们仍然不断的要寻找上帝的恩典来成全。 Dan nikmati semua yang Tuhan beri. 我们要享受上帝所赐给我们的一切。 Jangan memaksakan kehendak kita, tapi nikmati kehendak Tuhan. 我们不要勉强我们自己的意念，而是呢，我们要享受上帝的旨意。 Karena itu saudara-saudara, kalau ditanya saya pingin lulus, nggak jelas pingin lulus. 如果问我说我想毕业吗？当然我很想毕业了。 Tapi yang lebih saya inginkan adalah satu, lulus nggak lulus, bisakah hidup saya menggambarkan salib Tuhan, keselamatan Tuhan? Itu yang lebih penting. 但是无论毕业或不毕业，最重要的是否说我已经享受上帝的恩典，我已经明白了上帝在十字架上为我而死。 Karena itu kadang-kadang lagi ngetik anak saya bilang, "Pa, mau kesini boleh ndak anterin?" Saya bukan teriak, "Tuhan!" 所以有时候我的孩子问我说：“爸爸可不可以带我到那里去？”他常常会在那边喊叫。 Saya taruh temenin malam lembur lagi, toh belum mati. Saya taruh temenin dia, nanti malam toh bisa lembur lagi. 我就开始放下我的工作陪着他，然后晚上就继续在做。 Jangan sampai saya punya gelar, tapi anak saya tidak bisa lihat Tuhan di dalam hidup saya. 我不要说只是拿到我的这个学位，而是我就没办法，就是陪我的孩子。
Karena itu beberapa jemaat juga, kok lama enggak kelihatan, datang boleh enggak? Saya tetap bilang, boleh. Boleh apa? Boleh datang, mengganggu boleh enggak? Saya tetap bilang, boleh. 所以有时候会有问说，很久没有看到你了，是否我可以来探访你呢？我就说可以啊。 Karena bagi saya percuma saya dapat gelar kalau saya kehilangan fungsi saya memperhatikan jemaat. 如果我只是得到我的学位，有什么用呢？如果我失去了与人之间的这个关系， Tapi bukan berarti ini membuka diri untuk ganggu saya sampai tidak lulus. 但是这个也不是成为我的借口，一直在那边学习不毕业的。 Tapi mari bersama saya berdansa bersama Tuhan kita. 好，让我们一起与主共舞。 Dan kita akan melihat dansa itu akan jadi indah pada waktunya. 我们可以看到这一支舞呢，按其时成为美好。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa dalam surga, kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. 我们在天上的父，我们再一次来到你的面前，向你祷告。 Kami tahu banyak hal yang tidak terduga terjadi yang membuat kedamaian hidup kami itu terusik. 我们知道，在我们生命当中，常常发生一些不稳定的事情，使我们的生活我们不能享受，没有平安。 Tapi kami diajarkan semua yang tidak terduga itu sudah diatur dengan rapi oleh Tuhan. 但是我们相信，这一切所发生不能预测的事呢，已经上帝安排好了。 Karena itu bukankah harusnya pergumulan kami adalah bukan mencari tahu masa depan, tapi bersandar pada Tuhan. 所以呢，我们挣扎，而不是去寻找知道我们的未来是什么，而是我们要来依靠主，信靠主。 Bersandar pada Tuhan yang tahu masa depan kami, yang mengendalikan masa depan kami, dan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 我们依靠你，因为你是掌管我们的未来的，你是使一切万物按其时成为美好的主。 Karena itu berkati agar hidup kami bukan hanya dibayang-bayangin ketidakpastian, tapi kami itu menuju ke arah shalom, damai. 主啊，求你赐福我们的生命，好让我们这个走向主的平安。 Agar setiap kami meskipun di dalam tangis kami tetap bisa menghadirkan damai Tuhan. 虽然我们在哭泣当中，我们还可以带出主的平安。 Dan kami tahu itu pun butuh anugerah, karena itu kami minta Tuhan memberikan anugerah untuk bisa menikmati pimpinan Tuhan. 我们也知道，我们需要主的恩典，好让我们可以这样子做，需要主的带领。 Berikan kami anugerah untuk bisa berdansa bersama Tuhan. 主啊，赐给我们恩典，好让我们能与主共舞。 Sampai kami bisa melihat hal yang tepat di waktu yang tepat dalam hidup kami. 好让在我们的生命当中，我们在对的时间可以知道、看到对的事情。 Disitulah kami bisa memperoleh kedamaian. 在那里，我们可以得到平安。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。